Pada zaman dahulu, ada seorang anak lelaki bernama Badang. Tuannya bernama orang kaya Mirasora. Badang telah diberi tugas oleh tuannya untuk menebang hutan dan membersihkan semak di atas bukit. Ini kerana tempat tersebut akan dijadikan kawasan penanaman. Berhampiran tempat Badang menebang ada anak sungai. Di kaki bukit berhampiran sungai, Badang berehat selepas bekerja keras. Selepas selesai solat, Badang membuka bekalan makanannya. Badang makan nasi di dalam pinggan yang dibawanya. Selepas itu, Badang pergi ke sebuah anak sungai. Di sana, Badang melihat anak ikan bermain di air yang jernih. Badang berfikir, daripada makan nasi berlauk cili, lebih baik dia menangkap ikan. Ini kerana dia berfikir ikan yang ditangkapnya boleh juga dibuat lauk dan dibawa pulang ke tuannya. Sebelum Badang pulang, dia menebas buluh. Kemudian, dia membuat sejenis perangkap untuk menangkap ikan. Dan dia meletakkan perangkap itu di sungai. Keesokan harinya, Badang turun awal pagi untuk bekerja seperti biasa. Sebelum memulakan kerja menebang, Badang turun ke sungai untuk melihat perangkap yang telah dipasangnya. Bagaimanapun, Badang terkejut apabila melihat terdapat longgokan tulang ikan di tebing sungai itu. Badang segera pergi mengangkat perangkap ikannya. Dia mendapati perangkapnya seperti telah diusik. Sepertinya tidak ada ikan di dalamnya, kecuali sisik ikan sahaja. Badang merasa terkejut. Badang meletakkan perangkapnya di tempat yang sama. Kemudian, dia pergi meneruskan kerjanya. Seperti biasa, pada waktu petang, Badang pulang ke rumah tuannya. Dia tidak pergi memeriksa perangkap itu pada waktu petang kerana perangkap ikan itu dibiarkan sahaja sehingga waktu malam. Keesokan harinya, Badang pergi menebang seperti biasa. Setelah tiba di tempat itu, Badang terus menuju ke anak sungai untuk melihat perangkap ikannya. Sekali lagi, dia terkejut kerana longgokan tulang ikan di tebing sungai itu semakin banyak. Badang terus pergi mengangkat perangkapnya. Dia mendapati perangkapnya tiada lagi ikan, kecuali sisik ikan yang tinggal. Badang semakin terkejut. Akhirnya, Badang membuat keputusan untuk mengintip siapa yang mencuri ikan di kawasan dia meletakkan perangkap ikannya. Dia membiarkan perangkap itu di tempat yang sama. Kemudian, dia pergi menebang seperti biasa. Apabila sudah senja, Badang tidak pulang. Dia terus bersembunyi untuk mengintip siapa yang mencuri ikan di dalam perangkap yang telah dipasangnya. Dia bersembunyi di sebalik semak. Apabila menjelang lewat malam, satu lembaga biru muncul dari air datang menuju ke arah perangkap ikan. Lembaga biru itu mempunyai mata merah, badan yang berwarna agak kebiruan, gigi tajam, berjanggut,
dan bertanduk. Wajah jin itu tersangatlah hodoh. Lembaga itu mengangkat perangkap ikan dan mengambil ikan di dalamnya. Badang lantas memberanikan diri walaupun terasa sedikit takut. Dia segera menerkam dan menangkap janggut jin itu. Bagaimanapun, Badang tidak melepaskan jin itu. Akhirnya, jin itu mengaku kalah. Jin itu meminta dibebaskan. Bagaimanapun, Badang tidak begitu mudah melepaskan jin itu. Jin itu memohon untuk dibebaskan. Jin itu berkata, "Tuan, lepaskanlah saya. Saya akan memberikan apa sahaja yang Tuan kehendaki," kata jin itu. Badang berpikir, adakah jin itu bercakap benar? Badang ingin menguji sama ada apa yang diperkatakan jin itu benar. Badang cuba memikirkan apa yang ingin dia pinta. Jika Badang meminta harta yang banyak, nanti harta itu menjadi milik tuannya. Kalau Badang meminta istri yang cantik, mungkin tuannya akan mengambil juga. Tetapi jika Badang meminta untuk menjadi kuat, sudah tentu dia boleh membantu tuannya membersihkan hutan ini sekelip mata. "Baiklah, saya mahu kuat," kata Badang. Kemudian jin itu berkata, "Jikalau Tuan mahu kuat, Tuan mesti makan mutah saya," kata jin itu. Badang termenung dan berfikir sejenak. "Baiklah, saya setuju. Cepat, biar saya gagah," kata Badang. Jin memutahkan muntahnya pada daun talas yang ada di situ. Tanpa melepaskan diri, Badang memakan muntah yang dikeluarkan oleh jin tersebut. Selepas selesai makan, jin itu meminta Badang membebaskannya. Badang sambil tangannya masih memegang janggut jin itu, dia mengheret jin itu ke arah sebatang pohon yang besar. Badang cuba mengangkat pokok itu dengan sebelah tangan. Pokok itu pun tumbang. Badang berasa agak terkejut dan merasa sangat gembira kerana hasratnya telah tercapai. Badang mengucapkan terima kasih kepada jin itu. Dipendekkan cerita, pada keesokan harinya, Badang tidak pergi menebang pohon di hutan. Tuannya memanggil dan bertanya mengapa dia tidak pergi menebang pohon di hutan. Badang memaklumkan bahawa dia telah membersihkan hutan dan belukar. Tuannya, orang kaya Nirasura, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Badang kepadanya. Dia masuk ke dalam hutan untuk melihat sendiri keadaan tanah itu. Orang kaya Nirasura terkejut kerana hutan dan semak telah ditebang oleh Badang. Orang kaya Nirasura berasa gembira kerana hutan di tanahnya telah ditebang. Namun, dia bimbang Badang akan melakukan sesuatu yang salah dengannya. Orang kaya Nirasura kemudian menghadiahkan Badang kepada Raja Temasek. Maka, bebaslah Badang daripada tuannya. Kini, Badang tinggal di istana Raja Temasek sebagai hamba suruhan. Pada suatu hari, permaisuri raja mengidam untuk makan ulam pucuk kuras. Permaisuri menyuruh Badang mengambil ulam pucuk kuras muda.
Badang terus memanjat pohon di hadapan istana raja. Disebabkan buah ulam pucuk kuras itu berada di hujung dahan, dia terpaksa menghulurkan tangan untuk mengambil buah dan pucuk kuras itu. Tiba-tiba, dahan yang Badang berdiri itu patah. Dia jatuh ke tanah. Kepalanya terhantuk pada batu. Batu besar di bawah pohon kuras itu terbelah dua. Bagaimanapun, kepala Badang tidak cedera. Permaisuri terkejut melihat kejadian itu. Permaisuri kemudian menceritakan kejadian itu kepada raja. Raja datang untuk melihat sendiri dan Baginda melihat batu besar di hadapan istana terbelah dua. Baginda amat terkejut dengan kejadian itu. Raja Temasek kemudiannya melantik Badang sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kehebatan Badang tersebar di seluruh Temasek. Kemasyhuran itu turut tersebar ke benua India. Maka, seorang raja dari India mahu menguji kekuatan Badang dengan pengikutnya yang bernama Nadi Bijaya. Pahlawan India itu berlayar ke Kepulauan Melayu dan disambut Raja tempatan dengan penuh ramah. Raja Sri Ranawirama telah menyahut cabaran itu dengan tangan terbuka. Maharaja datang ke Temasek dengan membawa pahlawan yang kuat lagi perkasa dari negaranya. Pahlawan itu bergelar Nadi Bijaya dan merupakan pahlawan yang dibawa masuk untuk beradu kekuatan dengan Badang. Raja Temasek berkenan agar perlawanan itu diadakan dengan dihadiri pembesar negeri dan rakyat jelata. Kemudian tibalah hari yang ditetapkan, hari pertandingan kekuatan di antara dua buah negara. Sementara menunggu masa dan ketika peraduan dimulakan, Nadi Bijaya duduk berhampiran dengan Badang. Loceng dibunyikan menandakan perlawanan akan bermula. Pahlawan Nadi Bijaya mengangkat batu di hadapan perhimpunan raja-raja dan pembesar negara masing-masing. Dengan rasa megah, pahlawan itu dapat mengangkat batu itu sehingga ke paras lututnya. Dia kemudian membawa batu itu ke hadapan raja dan meletakkannya di sana. Maharaja India dan pembesar negeri ketawa riang dan berasa bangga. Akhirnya tiba giliran Badang. Badang berjalan masuk menuju ke batu besar itu. Badang telah mengangkat batu di atas kepalanya dan melemparkannya ke dalam laut. Nadi Bijaya berasa malu kerana tidak dapat menandingi keperkasaan Badang. Nadi Bijaya mengaku kalah dan pulang ke India. Begitulah kemasyhuran Badang sebagai seorang perkasa pada zaman dahulu. Lantaran itu, kemasyhurannya menjadi buah mulut orang dari seluruh pelosok negeri.